Assalamualaikum, salam hormat dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam MG Flash 20 Oktober bersama saya Irfan Yazid. Kita ke berita utama. Hari pengundian bagi pilihan raya umum ke-15 ditetapkan pada 19 November depan. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh berkata penamaan calon ditetapkan pada 5 November, manakala undi awal adalah pada 15 November. Daftar pemilih pilihan raya di PPR yang akan digunakan untuk PRU ke-15 dan PRK DUN N66 Bergaya Sabah adalah daftar pemilih terkini sehingga daftar pemilih tambahan bulan Ogos 2022 yang dikemas kini sehingga 9 Oktober 2022. Di PPR bagi PRU ke-15 ini mengandungi seramai 21,173,638 orang pemilih. Sekian, terima kasih. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas mesyuarat khas di Ibu Pejabat SPR Putrajaya tengah hari tadi. Tan Sri Abdul Ghani berkata pelaksanaan PRU 15 adalah serentak dengan pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Bergaya Sabah serta pilihan raya negeri Pahang, Perlis dan Perak. Katanya daftar pemilih yang digunakan adalah yang terkini dan dikemas kini sehingga 9 Oktober. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak tidak dibenarkan mengeluarkan sebarang kenyataan termasuk berkempen dalam pilihan raya umum ke-15 ketika sedang menjalani hukuman penjara. Pengarah kanan bahagian dasar kepenjaraan, Supri Hashim berkata setakat ini tiada seorang banduan yang sedang menjalani hukuman diberi kebebasan mengeluarkan sebarang kenyataan. Menurut Supri, arahan itu termasuk kepada Datuk Seri Najib jika beliau mempunyai pandangan mengenai suhu semasa politik negara menjelang PRU 15 tidak lama lagi. Setakat ini tak ada apa-apa kenyataan boleh dikeluarkan oleh banduan di dalam penjara. Itu saya sebut yang banduan yang berkenaan dengan Datuk Seri Najib pun masih berkeluarkan kenyataan juga. Tak, tidak dibenarkan mengeluarkan apa-apa kenyataan. Malah surat yang dikeluarkan, dokumen yang dikeluarkan pun ditapis terlebih dahulu. Nak hantar surat dekat keluarga, nak menguruskan apa, semua pun ditapis oleh pihak penjara. Ini kalau dia keluarkan kenyataan berkaitan dengan pertimbangan terhadap PRU dukungan dan sebagainya, tak boleh lah dikeluarkan? Setakat ni tak boleh. Walaupun melalui peguam? Saya macam peguam tak boleh buat apa. Supri berkata demikian apabila diminta mengulas sama ada ahli parlimen pekan itu dibenarkan mengeluarkan kenyataan berunsur kempen atau pandangan mengenai perjalanan PRU 15 tidak lama lagi. Terdahulu Supri hadir ke majlis perasmian pameran menjangkau abad dinding penjara yang disempurnakan Exco Hal Ehwal Wanita, Pembangunan Keluarga dan Kebajikan Negeri Datuk Kalsum Nordin di Muzium Penjara Bandar Hilir, Melaka hari ini. Seorang remaja 18 tahun yang dipercayai membaling pisau sehingga menyebabkan kematian adiknya di Iskandar Puteri Johor semalam direman 6 hari sehingga 25 Oktober depan. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Nur Madiana Mahmad di Mahkamah Magistrate Johor Bahru bagi membolehkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Semalam, Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, Asisten Komisioner Rahmat Arifin berkata pihaknya menerima laporan gadis membaling pisau sehingga tertusuk adiknya yang berusia 16 tahun. Ibu remaja berkenaan melaporkan kejadian berlaku di Kampung Ulu Pulai, Ulu Choh, Iskandar Puteri pada 2.15 petang. Mangsa disahkan meninggal dunia kira-kira 15 minit kemudian. Rahmat berkata kedua-dua beradik itu dilaporkan berselisih faham di dalam kereta semasa perjalanan pulang dari sekolah sebelum kejadian malang itu berlaku. Mitos mengatakan penggunaan rokok elektronik atau vape lebih selamat perlu dihapuskan. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata jutaan pengguna vape di Malaysia berdepan penyakit kecederaan paru-paru yang dikenali sebagai e-cigarette or vaping product use associated lung injury (EVALI).
Khairi berkata kajian kesihatan dan morbiditi kebangsaan 2019 menunjukkan terdapat kira-kira 1.1 juta pengguna rokok elektronik atau vape di Malaysia. Katanya jumlah itu semakin bertambah hingga memerlukan penyakit EVALI perlu dipantau. Tambah beliau lagi, setakat ini 2 kes EVALI dilaporkan di Malaysia pada 2019, manakala 8 kes dikenal pasti melalui kajian Pusat Perubatan Universiti Malaya 2021. Namun katanya jumlah yang dilaporkan itu mungkin lebih rendah daripada jumlah kes yang sebenar kerana tiadanya garis panduan serta penerangan tentang EVALI. Khairi berkata demikian ketika menyampaikan ucapan pelancaran panduan amalan klinikal pengurusan EVALI di Putrajaya hari ini. Lebuh raya bertingkat Damansara Shah Alam Dash yang baru dibuka pada Jumaat lalu meragut korban pertama, membabitkan seorang penunggang motosikal tengah malam tadi. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya Asisten Komisioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata mangsa yang menunggang motosikal SYM itu terbabas sebelum terjatuh ke atas jalan di kilometer 15.7- di Penchala. Menurut Muhammad Fakhruddin, ketika kejadian penunggang berusia 24 tahun itu dalam perjalanan dari Penchala menghala ke Denai Alam. Akibat kemalangan itu, mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh pasukan perubatan KKM. Beliau berkata siasatan lanjut sedang dijalankan mengikut Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Lebuh raya Dash sepanjang 20.1 km dengan 13 persimpangan keluar masuk dibuka mulai jam 12:01 tengah malam Jumaat lalu. Ia menghubungkan 3 lebuh raya utama iaitu lebuh raya Koridor Guthrie GCE, lebuh raya Damansara Puchong LDP dan lebuh raya Skim Penyuraian Trafik Kuala Lumpur Barat Sprint. Baiklah, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan dari semasa ke semasa. Hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.